Ya, saya menganggap isu perbezaan warna kulit di antara etnis tertentu yang berbeza ini merupakan unsur yang sensitif yang dapat menggugat perpaduan dan hubungan di antara kaum. Hal ini karena perbezaan warna kulit ini dijadikan bahan ejekan segelintir masyarakat yang terdapat di Malaysia. Ini terjadi karena mereka telah terbiasa mengejek kawan mereka sejak bangku sekolah, dan mereka ini biasanya dikelilingi persekitaran kawan yang suka mencarut dan mempersendahkan orang lain dalam bentuk fizikal mereka seperti gemuk pendek dan sebagainya. Perkara sebegini merupakan unsur yang amat sensitif yang dapat menggugat hubungan antara kaum karena mereka tidak mempunyai hati dan nurani yang begitu baik untuk menjaga hati dan perasaan orang lain daripada tersinggung. Ini mampu membantu hubungan persahabatan antara kawan sepengajian dan rakan sekerja secara tidak sedar, walaupun rakan yang diajak tersebut tidak bertindak balas, tetapi perkara ini akan terkesan di dalam hati mereka. Sebagai contoh, saya ada rakan yang berbangsa Siam daripada Kelantan. Dalam perbualan kami tersebut, rakan saya tersebut berkata dengan suara yang agak lantang, seterusnya mengejek orang India yang sedang makan di gerai mamak itu disifatkan sebagai hodoh karena mempunyai kulit berwarna hitam. Perkara tersebut didengari oleh orang India tersebut, lantas dia memandang kami berdua dengan muka yang agak tidak menyenangkan. Adakah saudara Iqmal bersetuju dengan saya mengenai penghinaan terhadap warna kulit etnik lain, terutamanya etnik India yang terkenal dengan kulit berwarna hitam, sebagai satu unsur yang dianggap sensitif dalam masyarakat yang mampu mengugat perpaduan hubungan di antara kaum apabila ianya tidak dihargai oleh etnik lain? Mengapakah perbezaan warna kulit yang jelas di antara etnik India dan etnik lain seperti Cina dan Melayu ini dianggap sensitif pada pandangan Anda? Saya amat setuju dengan pendapat Yuyesan mengenai penghinaan warna kulit dan bentuk fizikal etnik tertentu dapat mewujudkan unsur sensitif dalam kalangan kaum yang berbeza yang terdapat di Malaysia. Saya juga bersetuju dengan anda bahawa tingkat baik dan buruk pelajar dan masyarakat bermula dengan didikan dan pengaruh kesekitaran sejak di rumah dan sekolah lagi. Ibu bapa yang mencorakkan dan mencerminkan kepribadian anak-anak mereka menjadi seorang individu yang baik dengan didikan moral dan agama secukupnya. Ibu bapa juga harus menunjukkan tingkah laku dan menjaga percakapan agar sentiasa mengeluarkan perkataan yang baik untuk didengari oleh anak mereka, dan jangan sekali mengajak anak mencarut dan menghina orang lain. Ini kerana perkara sebegini hanya menimbulkan kesan yang negatif seperti pergaduhan antara kaum dan sebagainya. Apabila anak anda suka mengejek dan mempersendahkan bentuk fizikal semula jadi etnik lain, terutamanya India yang terkenal dengan warna kulit yang hitam. Di samping itu, cikgu di sekolah memperkemahkan akhlak dan moral anak-anak pelajar dengan membekalkan khidmat kaunseling kepada pelajar yang bermasalah seperti suka bergaduh, merokok dan sebagainya. Persoalannya, apakah punca mereka ini bergaduh bersama mereka? Sudah tentulah ianya perkara dan unsur negatif yang dilontarkan oleh pelajar tertentu terhadap pelajar yang lain, seperti mengejek muka kawan India anda sebagai hodoh dan sebagainya. Menurut dasar epatik yang diperkenalkan oleh pihak British, ini merupakan suatu sistem politik yang memisah penduduk kaum kulit putih dari kaum bukan kulit putih di Afrika Selatan dari tahun 1948 hingga tahun 1990-an. Dalam dasar epatik, kaum bukan kulit putih, terutamanya kaum kulit hitam, dianggap sebagai lebih rendah dan diberi layanan kelas kedua dari segi politik, ekonomi, sosial dan pendidikan. Unsur negatif di antara kaum yang tampak dengan jelas dalam dasar ini adalah semua bentuk
diskriminasi perkauman adalah sah dari segi undang-undang. Seterusnya, undang-undang telah disalahgunakan oleh pihak pemerintah kulit putih untuk memastikan kekuasaan atau dominasi mereka ke atas kaum majoriti iaitu kulit hitam. Kita seharusnya mengambil pengajaran dari dasar Afrika ini agar diskriminasi di antara kaum yang berbeza warna kulit ini yang merupakan unsur sensitif dapat disifatkan pada masa hadapan yang bersifat menghina dan mempermainkan bentuk fizikal semula jadi etnik lain, terutamanya etnik India yang terdapat di Malaysia, agar perpaduan dan hubungan di antara kaum tidak tergugat oleh tindakan segelintir individu yang gemar mencaci hamun individu lain kerana muka mereka dikatakan agak gelap dan tidak begitu kacak dan tampan di mata mereka. Sikap dan perasaan sebegini seharusnya dihapuskan dalam diri masing-masing agar hubungan di antara kaum tidak tergugat dan dapat mencapai persefahaman yang jitu apabila semua etnik tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit berkawan dan bergaul di antara satu sama lain dengan mesra. Saya rasa cukup sampai di sini sahaja perbualan dan perbincangan kita pada hari yang bertuah ini tentang isu-isu sensitif yang mampu menggugat hubungan di antara kaum. Terdapat beberapa unsur sensitif di antara kaum telah kita bincangkan sebentar tadi. Antaranya ialah isu pendidikan, perbezaan agama, perbezaan budaya, perbezaan makanan di antara etnik dan perbezaan warna kulit, beserta penjelasan yang terperinci oleh saudari Puan Yu Yesan dan juga saya yang memberi pandangan dalam hal tersebut. Sebelum mengakhiri perbualan kita pada hari ini, adalah lebih baik kita simpulkan dan ringkaskan agar isu yang paling sensitif ini dapat dikenal pasti untuk memastikan perpaduan dan hubungan antara etnik ini tidak tergugat pada masa akan datang. Apakah isu yang paling sensitif yang mampu menggugat hubungan di antara kaum pada pandangan saudari Yulisan dan ringkaskan agar mudah dipahami oleh saya dan orang yang bakal menyaksikan video temu ramah kita pada hari ini.